مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير زاد التقوى. Apa khabar semua sahabat-sahabat page Matan dan juga geng Ustaz. Selamat berpuasa. Kita berada pada hari pertama Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadikan kita dengan amal yang terbaik, insya-Allah. Kerana pada bulan Ramadan ada satu peristiwa yang besar Allah buat untuk Muhammad yang tidak ada pada umat lain dan tidak ada pada bulan lain, hanya ada pada bulan Ramadan. Apa dia? Wa futihat abwabul jannah. Dibuka segala pintu-pintu syurga. Wa ghulqat abwabun nar, dan ditutup Allah segala pintu neraka. Maknanya apa, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Maknanya Allah datangkan Ramadan, Allah nak bagi tahu pada kita, inilah bulan terbaik untuk kita lipat ganda dan jana pahala sebanyak mungkin, dan Allah buka seluas-luas pintu syurga untuk umat Muhammad. Inilah bulan dia. Dan Allah tutup semua pintu neraka untuk umat Muhammad. Inilah bulan dia. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pagi ni kita nak berkenalan. Kita cuba nak berkenalan dengan satu makhluk Allah yang namanya syurga. Dengan satu makhluk Allah yang namanya syurga. Mudah-mudahan kita akan lebih teruja, kita lebih bersemangat. Macam kita satu-satu projek lah. Bila kawan-kawan kita ajak satu-satu projek, dia ajak kita invest satu-satu bisnes, dia ajak kita join satu-satu apa saja projek, dia akan sebut benefit yang kita akan dapat. Dengan tujuan kita bersemangat, dengan tujuan kita teruja, dengan tujuan kita nampak di depan apa yang bakal kita dapat. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ni hari pertama Ramadan kita pada kali ini, kita berkenalan dengan satu makhluk yang sangat hebat yang Allah cipta, yang namanya syurga. Apa Allah sebut dalam surah Ar-Rahman yang kita selalu baca pada ayat yang ke-17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata tak seorang, fala ta'lamu nafsun, tak ada seorang pun tahu. Hatta Nabi SAW pun tak tahu. Tak tahu apa ni? Mengenai berbagai ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, tentang berbagai nikmat syurga yang sangat sejuk mata memandang, sangat indah mata memandang. Syurga ni sahabat-sahabat, Nabi pun tak tahu. Hatta Jibril AS pun kalau Allah tak bagi tahu, dia takkan tahu berapa besar, berapa agung, betapa Allah tidak ada tepinya nikmat syurga. Maksudnya tak ada hujungnya nikmat syurga. Tuan-tuan, satu hari kita sebut sikit tentang orang yang terakhir masuk syurga. Orang yang terakhir masuk syurga. Orang terakhir masuk syurga ni maknanya apa? Dialah yang terakhir keluar dari neraka. Dialah yang terakhir keluar dari neraka. Allahu Akbar. Dia keluar ni dalam keadaan merangkak. Setelah dia azab dalam neraka, dia keluar pun merangkak. Mungkin penat ke, wallah alam. Keluar tu dalam keadaan merangkak. Dikatakan wajah dia hitam legam, dah terbakar. Mungkin ratus tahun, ribu tahun. Ribu tahun ni ukuran masa mahsyar, bukan ukuran masa dunia, sahabat-sahabat. Lalu dia keluar. Allah katakan dia,
masuklah ke syurga. Allah. Masuklah kamu ke syurga. Lalu dia tanya Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ada tempat lagi ke untuk aku? Orang macam aku ni nak masuk syurga. Muat lagi ke kalau bahasa kita? Ada kosong lagi ke?" Allah kata, "Pergilah masuk. Untuk kamu tu siapa? Orang yang terakhir keluar neraka." Tengok tuan-tuan dengar nikmat syurga ni macam mana. Orang yang terakhir keluar dari neraka, kata Allah, kamu masuklah. Untuk kamu seluas dunia yang kamu duduk dulu, seluas dunia mata memandang, 10 kali ganda tu untuk kamu. Masya Allah, tabarakallah. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Ini nikmat syurga sahabat-sahabat. Terlalu hebat. Sebab tu dalam ayat surah Ar-Rahman, ayat yang ke-17 ni Allah kata, "Fala ta'lamu nafsun." Tak ada siapa pun tahu nikmat syurga. Tuan-tuan cuba bayanglah. Keluasan dunia ni 10 kali ganda. Boleh fikir tak? Tak boleh fikir kita tuan-tuan. Tak boleh fikir. Betapa maha hebatnya satu makhluk yang Allah cipta namanya syurga. Tuan-tuan. Dunia hari ni kalau kita dapat pergi bercuti hotel 5 bintang. Kan? Kita rasa macam mana? Oh ya Allah, masuk bilik, tilam, bantal, makanan, Allahu Akbar. Rasa macam tak mau check out dah. Betul kan? Itu baru hotel yang dalam tandasnya ada najis. Ini dalam syurga tak ada najis, tuan-tuan. Dalam syurga tidak ada najis, tuan-tuan. Bau harumnya, pemandangan indahnya. Kan? Min qurrati ayun, sejuk mata memandang. Pandangan semua indah-indah. Oh ya Allah ya Tuhan. Macam tuan-tuan tengok belakang anda kan, gambar pokok bunga. Allah cantiknya ustaz. Contoh. Boleh faham dah? Macam ni pun kita rasa indah dah mata memandang. Cuba bayangkan nikmat dalam syurga. Bukan setakat pandangan, bau, rasa, tak ada letih. Letih pun tidak ada dalam syurga. Masya Allah, tabarakallah. Boleh? Baik, kita sambung lagi tentang ayat daripada surah Ar-Rahman, ayat yang ke-17 tadi. InsyaAllah tuan-tuan terus subhanahu wa ta'ala. Tidak ada siapa tahu nikmat yang menanti, yang indah dipandang qurratu ayun, sebagai jazaa'an bima kanu ya'malun. Itulah balasan amal soleh kita di dunia. Dan bila kita bangkit di padang mahsyar, dan bila Allah tiupkan balik sangkakala yang kedua, kita bangun, ada satu makhluk tunggu kita sebelah. Makhluk apa ni tuan-tuan? Kita pun terkejut tengok dia. Terkejut tengok dia ni. Kan tanya, "Lu siapa bro?" Kita tanya, "Lu siapa bro?" Dia kata, "Wahai Polan, jangan takut, jangan bimbang terhadap aku. Aku adalah amal soleh kamu di dunia. Waktu hidup di dunia, aku jadi beban pada kamu. Kamu pergilah mana-mana, kamu tak boleh tinggal maghrib di rumah. Kamu kena bawa sekali. Masuk maghrib, kamu kena buat. Waktu subuh, kamu kena bangun. Aku ni jadi beban pada kamu. Pergi ke mana-mana, kamu tak boleh tinggalkan aku." Kata amal soleh. Masuk Ramadan, kamu kena berpuasa. Ada duit, kamu kena buat haji. Jadi beban. Sekarang, kamu tunggang aku. Biar kamu tu aku yang pikul pula. Dulu dunia, kamu pikul aku. Sekarang di padang mahsyar, aku pikul kamu. Kita naik atas amal soleh, bawa menghadap jumpa Allah. Seterusnya hingga kita meniti titian siratal mustaqim. Ini bekal kita tuan-tuan. Jadi siapa nak naik Mercedes, siapa nak naik McLaren, siapa nak naik Ferrari, siapa nak naik Porsche, siapa nak naik Lamborghini, boleh? Siapa nak naik BMW, maka persiapkan amal. Ini akan jadi kereta mewah kita padang mahsyar. Nak bawa kita masuk syurga. Okey, Abu Hurairah. So ayat tadi jelas bagi tahu kat kita, tak ada siapa pun tahu tentang nikmat syurga. Bayanglah orang terakhir masuk syurga, dialah yang terakhir keluar badan neraka. Untuk dia saja, dunia ni 10 kali ganda. Tuan-tuan, dah habis round ke dunia? Belum. Dah habis round semenanjung Malaysia? Belum. Dah habis round pusat cantik-cantik, hotel mewah-mewah di Selangor? Belum.
Kalau Selangor pun pusat peringinan hotel kita tak habis round. Kita dah rasa seronok dah masuk hotel. Port Dickson belum pergi, Pakan Lalang belum pergi, Pantai Morik belum pergi, air terjun Ulu Langit belum pergi, air terjun Janda Baik belum pergi. Kan? Apa nama ni? Ulu Tembeling belum pergi, ikan-ikannya macam-macam belum pergi. Itu semua nikmat dunia tak habis lagi kita explore. Bila kita pergi kita rasa hebat. Tuan-tuan bayang nikmat syurga 10 kali ganda tu lagi. Itu untuk orang yang terakhir masuk syurga. Bayang kalau yang awal-awal masuk syurga. Subhanallahil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Amin ya Rabb. Ya Allah Tuhan, aku mohon redha-Mu ya Allah untuk masuk syurga. Amin, amin. Allahumma amin. Baik, tuan-tuan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah SAW, dari apakah ciptaan itu diciptakan? Yakni syurga ni Allah buat dari apa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu tanya Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tanya Nabi, syurga ni Allah buat daripada apa? Yang begitu hebat sangat ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Kalau kita tanyalah rumah yang hebat. Apa yang ada dalam rumah tu? Apakah binaan dia? Kan? Oh ni batu marble. Yang ni granite. Dalam ni aircon. Sini ada kolam renang. Sini kolam ikan. Allahu Akbar. Ciri-ciri bangunan yang hebat. Okey? Yang ni syurga. Apa binaan dia ya Rasulullah? Abu Hurairah radhiyallahu anhu tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menjawab, dari air. Aku katakan, dari apa syurga dibangunkan? Beliau menjawab, dari bata belahan perak. Subhanallah. Tuan-tuan, dari air. Kan banyak kita jumpa dalam Al-Quran, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya air-air. Tuan-tuan, apa maksud ayat ni tuan-tuan? Secara mudah kita faham. Mengalir air di bawah tapak kaki kita berjalan, air lalu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan lalu satu jambatan yang di bawahnya ada sungai, tuan-tuan jengok-tengok tak? Tuan-tuan jengok-tengok tak? Mesti jengok-tengok. Hati kata apa? Allah sedapnya kalau dapat mandi. Allah cantiknya air sungai ini. Jiwa kita tenang ya Allah. Jiwa kita lapang ya Allah. Serabut semua perut kita pergi berkelah, rehat di kawasan air terjun, air sungai, seronok ya Allah ya Tuhan. Faham tak faham ni? Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lambang ketenangan kata para alim ulama. Sebab tu Allah sebut di syurga mengalir dalam bilik tidur, dalam tempat menginap, mengalir syurga. Tuan-tuan, antara kawasan yang air sungainya sentiasa jernih yang anda pernah pergi, yang mungkin tuan-tuan juga pernah pergi, di tanah air kita yang disebut sebagai negeri di bawah bayu, Sabah. Sabah ni tuan-tuan, setakat anda pergilah mana-mana sungai, semua jernih. Tak ada sungai yang air keruh, tak ada. Pasal dia tempat tinggi, air dia jernih tuan-tuan. Basuh baju situ, mandi situ, Allahu Akbar. Boleh nampak ikan dalam sungai. Ada kawasan ikan kelah. Oh ya Allah ya Tuhan. Ini tuan-tuan sungai. Lalu Nabi kata daripada air. Pertama dia sejuk, kedua udara dia segar, pemandangannya indah, jiwanya tenang. Allah. Tuan-tuan, bila Nabi sebut daripada air, okey, tuan-tuan cuba bayang apa yang Anda sebut ni. Bila jiwa tenang, makan lalu tak? Bila jiwa tenang, tidur lena tak? Bila jiwa tenang, kepala otak serabut tak? Bila jiwa tenang, sentiasa jadi segar. Ini kunci tuan-tuan. Maka Allah kata, jiwa ni penuh dengan, syurga ni penuh dengan ketenangan. Syurga penuh dengan ketenangan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua masuk syurga Firdaus. Amin ya Allah ya Tuhan. Insya-Allah. Dari bata, beliau menjawab, dibangunkan dari bata berbahan perak. Apa maksud? Batu bata dia tu perak. Putih berkilat tuan-tuan. Oh ya Allah ya Tuhan.
ampunkan segala dosa kita. Dengan redha-Mu ya Allah, masuk syurga kita semua. Amin. Bata tu daripada perak, tuan-tuan. Berkilat, sejuk, nyaman. Mewah, tuan-tuan. Mewah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ad-dunya sijilil mu'minin wal jannatu lil kafirin, atau kamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia ni syurga, dunia ni penjara bagi orang beriman. Penjara bagi orang beriman. Dunia ni penjara. Pasal apa? Susah. Senang kita sana, bukan senang kita di sini. Kalau Allah bagi rezeki, senang kita sini, alhamdulillah, itu bonus. Jangan kita terlepas senang di sana, kerana senang di sana khalidina fiha abadah. Senang di sana kekal, senang di sini tak kekal, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Kita sambung lagi apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, berbahan perak batu bata dia. Mana dinding. Ubinnya daripada misk dan harumnya sangat merbak. Kepingan-kepingan tile dia, kepingan-kepingan lantai dia, tuan-tuan, harumannya misk. Tuan-tuan, syurga ni tak nak tahu dah harum dia tahap mana. Dia punya haruman syurga ni tahap mana, tuan-tuan? Haruman syurga ni, tuan-tuan, yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dengan jarak 500 hari perjalanan. 500 hari perjalanan. Tuan-tuan, 500, tuan-tuan ingat tak tahun lepas, tahun 2019, kita ada satu grup motosikal Honda RS daripada Malaysia, 9 buah biji, menunggang ke Tanah Suci menunaikan fardu haji. Okey, menunaikan fardu haji. Boleh? Mereka ambil masa lebih kurang berapa bulan, tak silap, 6 bulan ke? Berapa bulan ke? Lebih kurang berapa, banyak bulan lah, banyak anak lupa dah. Banyak bulan. Katalah ambil masa 6 bulan, so 180 hari. 180 hari. Itu dengan motor. Sekarang tengah viral ustazah berbasikal. Dia juga ke Tanah Suci buat umrah. Iaitu buat umrah ustazah ni dengan suami dia 2 orang. Berbasikal ke Tanah Suci. Boleh faham ni? Dia ambil masa nak kayuh basikal daripada Malaysia sampai Tanah Suci 15 bulan. 15 bulan kali 30 hari, 15 kali 3, 450 hari. 450 hari baru sampai Mekah. Okey. Ini 500 hari perjalanan, masanya masa akhirat, bukan masa dunia. Ta'rujul malaikatu waruh fi ilaihi kana miqdaruh 50 alf sanat. Naik para malaikat dan roh, yakni Jibril, setiap hari naik jumpa Allah. Sehari alam mereka 50,000 tahun. Kita bagi tahu kat Jibril, Jibril aku nak ikut naik. Jibril kata okey jom. Jibril dah sampai dalam masa sehari, kita 50,000 tahun baru sampai. Itulah ukuran masa akhirat, kata Nabi menjawab soalan Abu Musa al-Asy'ari. Lalu katalah sehari 50,000 tahun kali dengan 500 hari akhirat, baru hilang bau syurga. Ini sahabat-sahabat, baru hilang bau syurga. Nak ceritanya, harum syurga ni bukan harum pening. Setengah minyak wangi kita pakai, orang rumah pening. Tak, yang ni bau dah lembut, sedap, nyaman. Semua orang suka. Bau harum ni mendamaikan, menyegarkan sejarah 500 hari perjalanan akhirat. Inilah bahan dalam syurga yang kata Nabi, lantai dia, tile dia, mozaik dia tu dibuat daripada misk yang berbau harum semerbak. Dahlah kiri kanan ada air. Semalam nak tengok satu iklan perumahan di tepi sungai. Allahu Akbar. Di tepi sungai, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
InsyaAllah. Boleh? Dinding pula daripada perak. Lantai daripada haruman yang semerbak harum dah. Ni tak cerita makanan lagi. Sambung lagi nikmat ni tuan-tuan. Boleh? Kerikilnya daripada lu'lu' dan yakut. Batu-batu binaan daripada batu permata tuan-tuan. Batu permata. Masya Allah. Sana merelip-melak. Oh ya Allah Tuhan. Ampunkan dosa kita semua. Terimalah amal untuk syurga-Mu ya Allah. Boleh? Tuan-tuan, tiket syurga kita ni semua dah dapat tau. Tiket syurga semua ni kita dah dapat. Boleh? Nama tiket tu Islam. Tolong jangan rosakkan tiket tu. Tiket syurga tu nama Islam. Tolong jangan rosakkan tiket tu. Dekat situ tulis tutup aurat, solat, tidak berjudi, tidak zina, tidak minum arak, tidak rasuah, tidak beli nombor ekor, puasa, solat, zakat, haji, taat ibu ayah, suami, buat baik pada isteri anak-anak, isteri taat suami, buat baik pada anak-anak, anak-anak taat ibu ayah, baik dengan jiran, baik dengan keluarga, rezeki cari yang halal. Boleh? Itu semua tiket syurga. So jangan rosakkan tiket tu. Tiket tu boleh jahanam dengan tercancelnya yang apa yang tertulis pada tiket tadi. InsyaAllah. Boleh ya? Baik, tuan-tuan. Tiket semua Allah dah bagi dah dekat kita. Allah. Tanahnya adalah za'faran. Tuan-tuan dah tengok za'faran? Itu za'faran dunia. Tuan-tuan, za'faran ni Allahu Akbar. Tuan-tuan, harga dia di Malaysia pun ada tapi tak pasti di mana dijual. Kalau di tanah suci tuan-tuan, Allah, kita potong rambut, kita gunting sikit rambut, sebanyak kita gunting 3 tempat rambut baby, kita cukur tu, banyak tu tuan-tuan, ratusan ringgit harga. Ratusan ringgit harga dia. 1 gram RM50 tuan-tuan. 1 gram RM50. Kalau buat air, warna dia sikit cukup merah. Bau dia sedap, rasa dia lazat. Za'faran. Itu za'faran dunia. Pun 1 gram RM50. Bayang za'faran syurga. Bau dia, warna dia yang menarik. Allahu Akbar. Boleh? Ada orang belanja. Sampai sekarang anak simpan. Tak pakai. Sayang tuan-tuan. Benda mahal payah dapat. Okey. Tanah dia daripada za'faran. Orang yang memasukinya akan diliputi kenikmatan tanpa merasa payah sedikit pun. Maksud dia apa? Durian. Sedap tak durian? Sedap. Beli musangking. Sebiji RM100. Sedap tak? Sedap. Nak makan? Silat-silat kena duri. Silat-silat balik rumah susah nak buka. Ada durian susah buka. Ada yang buka-buka payah. Isi mangkak, isi kerai, isi tawar, isi masam. Macam-macam lah. Kepayahan nak dapat nikmat isi durian. Syurga tak ada payah langsung tuan-tuan. Terlintas je, petik je jari. Ya Allah, hari ni nak makan musangking. Bapak musangking datang. Makan tak demam, tak panas. Mulut tak bau busuk. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insya-Allah. Nak makan apple, siap kupas kulit. Siap kulit apple tu pun rasa sedap. Tuan-tuan, ini syurga ya Allah Tuhan. Allahu Akbar. Masukkan kami ke syurga-Mu ya Allah. Kami berlindung dari azab neraka-Mu ya Allah. Amin. Okey. Kekal, tidak akan pernah mati. La yamutu fiha. Mereka tidak akan mati. Dalam syurga tak akan mati tuan-tuan. Wa ma huwa bil maut. Mereka tidak akan ada kematian. Tuan-tuan, ahli syurga dalam syurga, ahli neraka dalam neraka lah kan. Allah panggil dua-dua. Allah panggil dua-dua. Ahli syurga Allah panggil. Dia kata sudah Allah panggil kita. Kena keluar ke apa ke. Ahli neraka pun Allah panggil. Allah panggil, dia kata Allah panggil kita. Boleh keluar kepada neraka seronok. Allah kata wahai ahli syurga, wahai ahli neraka. Allah pun bawa satu makhluk yang dijelmakan dengan rupa kambing. Ada setengah ulama kata kambing warna hitam. Itulah namanya al-maut,
kematian. Maka Allah pusmelih kambing tadi, tidak ada lagi kematian. Meraung baliklah ahli neraka, melompat gembira balik ahli syurga. Kita tak mati-mati dalam syurga. Yang tu teriak tak mati-mati dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Boleh? Baik, tuan-tuan. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah usang pakaian. Oh. Ui, nak cerita tak? Tadi nikmat bangunan syurga. Bau harum tak mati. Pakaian tak pernah jadi buruk. Habis Ustaz, pakai selai. Nak pakai selai boleh. Nak tukar-tukar pun boleh. Ikut suka hang lah. Dalam syurga ni tak ada batas. Nikmat dia tak ada batas. Ya Allah, nak pakai Levi's 501. Pakai. Ya Allah, nak pakai kasut Nike dekat dunia tak mampu nak beli 400. Dalam syurga harga 4-5 ribu mungkin harga. Pakai tu rasa ya Allah ringan lembut. Kasut pun bau wangi ya Allah. Ini tuan-tuan. Nanti hujung slot kita ni dalam 10 minit terakhir kita ambil sifat orang untuk masuk syurga. Dia ada ciri. Bukan semua orang boleh masuk. Boleh? Dan tidak pernah luntur paras muda mereka. Dahlah pakaian tak lusuh. Rupa paras ni Allah. Handsome manjang, tuan-tuan. Handsome manjang. Takrifan ulama macam-macam. Ada yang kata umur sekitar 25. Ada yang kata antara 33 ke 20-an. Oh, ya Allah, ya Tuhan. Ganteng. Bergetah, tuan-tuan. Bergetah. Bergetah memanjang, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam syurga. Tuan-tuan. Ada satu benda yang tuan-tuan mungkin tak perasan. Dalam syurga tak rasa penat. Tuan-tuan menikahlah berapa ramai dengan bidadari tak penat. Nabi SAW sebut, kita boleh bersama dengan 100 bidadari lepas orang. Nikmat, seronok, dia seronok kita. Tak penat. Tak penat langsung. Dunia tuan-tuan merangkak, tuan-tuan. Merangkak. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua masuk. Amin. Habis satu kisah riwayat daripada Nabi, soalan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, kita pergi pada perenggan yang seterusnya, tuan-tuan. Dalam sebuah riwayat, darinya pula disebutkan daripada Nabi jugalah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, bila mana kami berada bersamamu, maka hati kami terasa sangat lembut. Dan seolah kami adalah penduduk akhirat. Namun ketika kami berpisah darimu, lalu mencium isteri-isteri kami dan anak-anak kami, kami merasa kagum dengan keindahan dunia. Lalu Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian berpisah denganku sebagaimana yang terjadi padaku, maka sungguh malaikat akan menjabat tangan kalian dengan tangannya dan akan mengunjungi rumah-rumah kalian. Bahkan seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan datang dengan kaum yang berdosa, lalu Allah mengampuni mereka. Ia berkata, wahai Rasulullah, beritakan kepada kami tentang syurga. Dari apakah ia didirikan? Rasulullah SAW menjawab, terbuat dari bata emas dan perak, ubinnya semerbak harum kasturi, kerikilnya dari mutiara dan lu'lu', tanahnya dari za'faran. Siapa yang memasukinya akan kekal dan tidak pernah merasa payah, kekal dan tidak akan mati, pakaiannya tidak pernah usang, paras mudanya tidak pernah akan hilang. Tuan-tuan, okey, awal perenggan tadi kita sebut Abu Hurairah dia beritahu kat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bila kami duduk bersamamu, kami rasa tenang, jiwa kami rasa lembut, kami seolah-olah berada di padang mahsyar dah. Tuan-tuan, apa maksud ni tuan-tuan? Nabi sentiasa memperingatkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dengan kehidupan yang lebih indah, iaitu syurga. Dan Nabi SAW sentiasa memperingatkan para sahabat dengan azab neraka. Okey, bahaya dosa. Untungnya orang yang bawa bekal syurga. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, pengajaran. Rasulullah dah tak ada. Rugilah kita tak boleh berdamping dengan Rasulullah. Dah.
Nabi kata, Tuba. Tuba. Tuba, tahniah, berjaya, beruntunglah. Liman, bagi siapa? Bagi orang yang manrani wa amanabi. Orang yang dapat melihat aku dan beriman dengan aku, orang ni beruntung. Siapa dapat lihat Rasulullah? Para sahabat. Siapa yang beriman? Para sahabat. Yang hidup sama zaman dan beriman dengan Nabi SAW, dia orang yang beruntung, kata Nabi SAW. Tuba man rani wa amanabi. Beruntunglah orang yang beriman, orang yang lihat dan beriman dengan aku, sahabat. Kita rugilah ustaz, tak ada tengok Nabi. Tak, sambungan hadis ni Nabi kata, fatuba, maka lebih beruntunglah. Watuba, dan beruntunglah dia. Liman, siapa ni? Liman, liman lam rani wa amanabi. Siapa yang tak pernah tengok aku dan dia beriman dengan aku. Dia tak pernah tengok aku tetapi dia beriman dengan aku. Nabi kata 3 kali untung. Sahabat tadi Nabi kata Tuba, sekali je untungnya, sekali je kehebatan dia. Tetapi Nabi kata ada orang lebih hebat, lebih beruntung, lebih besar keuntungan. Dia tak pernah tengok aku tapi dia beriman dengan aku. Nabi kata Tuba, fatuba, maka beruntung, maka lebih beruntunglah 3 kali. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tanya Nabi. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Ya Rasulullah, Tuba ni apa dia? Apakah dia Tuba ya Rasulullah? Nabi jawab, Tuba ni sebatang pokok dalam syurga yang pakaian ahli syurga terbuat daripada kulit pokok ni. Tuan-tuan jangan bayang kulit pokok kita dunia, buat baju habis tuan-tuan. Kan? Jahanam kulit kita. Penuh dengan kerengga, dengan getah. Tak. Kulit pokok syurga tuan-tuan lembut, bau harum, warna menarik, silat-silat dengan corak sekali tuan-tuan. Dan bau dia seharum semerbak. Besar pokok tu 500 hari perjalanan. Dan pokok tu tak akan habis. Siapa saja ahli syurga masuk ambil pokok kulit dia buat baju tak akan habis. Ni siapa ni tuan-tuan? Orang yang tak pernah lihat Rasulullah, lalu dia beriman dengan ajaran Rasulullah. Dia beriman dengan perintah tutup aurat, dia beriman dengan perintah solat, dia beriman dengan hukum hakam, dia beriman dengan perintah sedekah, pergi masjid, solat dan sebagainya. Dia beriman dengan larangan-larangan yang datangkan dosa. Dia beriman semua ni tuan-tuan. Orang ni kata Nabi 3 kali untung. Boleh jadi tuan-tuan, bila Rasulullah dah tak ada, kita teruslah dengan pewaris para Nabi. Iaitu apa dia? Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama' lah pewaris Nabi. Jangan kita menentang para alim ulama'. Jangan kita membenci para alim ulama'. Dia tak minta RM2 kita. Dia hanya nak kita ikut Quran, kita ikut hadis. Itu saja ulama' nak. Dia nak kita kenal agama kita. Dia nak kita tahu jalan yang Nabi bawa. Itu saja tuan-tuan. Ulama' tak minta lebih pada kita. Ulama' tak pernah minta lebih pada kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila kita duduk dengan para alim ulama', duduk dalam majlis ilmu, kita akan rasa tenang, kita akan rasa dekat dengan syurga. Amin. Boleh insya-Allah. Lepas tu Abu Hurairah kata bila duduk dengan isteri, dengan anak-anak, bila cium isteri, duduk dengan anak-anak, kami rasa jauh denganmu ya Rasulullah. Kami rasa jauh dengan padang mahsyar, kami rasa jauh dengan syurga. Lalu Nabi SAW bersabda, saatnya kalian berpisah denganku, sebagaimana yang terjadi padaku, maka sungguh malaikat akan berjabat tangan kalian dengan tangannya. Masya Allah. Bila Nabi tak ada, kita selalulah majlis ilmu, kita selalu duduk dengan para alim ulama, malaikat akan sambung hubungan tu dengan huluran tangan dia. Maksudnya tuan-tuan, kita akan selalu berhubung dengan para malaikat. Duduk dalam majlis ilmu yang Nabi SAW sebut, innal malaikah ajnihataha, melabuhkan sayap dia, rida bima yatlub, ridha bi talibil ilmi. Para malaikat ajnihataha, melebarkan sayap dia, dia memayungi, dia tabik, dia hormat orang yang suka duduk dalam majlis ilmu.
Sebab tu kita syukur, kita Selangor dah boleh beroperasi macam biasa masjid kita. Jarak kita jaga, SOP kita jaga. Majlis ilmu jangan stop. Majlis ilmu jangan stop. Majlis yang para malaikat menaungi. Majlis yang sebesar-besar pahala. InsyaAllah. Okey. Bahkan seandainya kalian tidak berdosa, kalau kita tak buat maksiat, maka Allah akan datang dengan kaum yang berdosa tadi, lalu Allah mengampuni mereka. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kita bawa orang majlis ilmu, Allah ampunkan dosa orang tu juga. Wahai Rasulullah, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beritakanlah kepada kami tentang syurga. Beritahu kat kami tentang syurga. Dari apakah ia didirikan? Jawab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, terbuat dari bata emas dan perak. Allahu akbar. Kaya macam mana manusia dunia, tak ada orang buat emas daripada emas dan perak. Buat rumah daripada emas dan perak, betul? Maknanya apa tuan-tuan? Kita miliki benda tu semua. Walaupun kita susah dunia, tapi amal soleh kita tak tinggal. Kita jutawan akhirat. Kita jutawan akhirat, tuan-tuan. Kita mengakhiratkan dunia kita sekarang. Ada RM2, hantar pada masyarakat awal-awal. Ada Quran, hantar pahala banyak-banyak baca. Ada anak-anak didik dengan agama, biar anak-anak tu jadi pahala setiap hari. Fatihah biar mulut kita aja. Dia solat, dia apa. Semua orang Fatihah. Fatihah daripada kita. Tak mampu, yang lain Tok Guru aja, Ustaz-Ustaz aja, Mak Tafiz aja. Fatihah biar kita aja, tuan-tuan. Dia solat bila-bila sekali. Pahala duk tunggu pada mahsyar. Masya Allah. Didik isteri, taat, agama, tutup aurat. Tuan-tuan, pahala dah tunggu pada mahsyar. Kita akhiratkan dunia kita. Masya Allah. Kita sedang membina syurga kita, tuan-tuan. Kita sedang membina syurga kita. Tuan-tuan, bila banyak kita hantar bekal ke akhirat, kita jadi manusia yang tak sabar nak pergi ke sana. Tak sabar nak pergi sana. Sentiasa bertaubat, bersihkan diri kita daripada dosa, mungkar, maksiat. Top up amal soleh setiap hari, tuan-tuan. Boleh faham ya? Kita akan jadi manusia yang tak sabar nak tunggu masuk syurga. Amin. Kita jadi manusia yang tak takut pada kematian. Ini sifat yang sebenar. Bukan takut pada mati, tak betul. Kita tak takut pada mati, itu betul. Orang yang takut ni orang banyak maksiat, tuan-tuan. Orang yang banyak maksiat, orang tu saja takut pada kematian. InsyaAllah. Nabi sambung lagi. Lantainya ataupun mozaiknya, tilesnya, semerbak wangi kasturi. Kerikilnya dari mutiara dan lu'lu'. Tanahnya daripada za'faran. Siapa memasukinya kekal, tidak pernah rasa payah sedikit pun. Kekal dan tidak akan mati. Pakaian yang tidak pernah usang dan paras mudanya tidak akan hilang. Masya Allah, tabarakallah. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Ini hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri pula. Boleh. Bahawa Rasulullah SAW bertanya kepada Ibn Syayyad, seperti apakah tanah syurga itu? Ia menjawab, seperti debu putih yang lembut dan harum bau kasturi. Abu Sa'id bertanya kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW berkata, engkau benar wahai Abu Syayyad. Lembut dia tanah dia. Harum kasturi. Lembut, tuan-tuan. Tuan-tuan kan sekarang ni viral. Orang jual bantal hotel. Bantal hotel. Bantal hotel. Betul? Bantal hotel. Bantal hotel ni lembut. Letak kepala tu sedap tidur. Tanah syurga lebih lembut lagi daripada bantal hotel. Tuan-tuan pegang kulit baby, pipi baby, tangan baby lembut gebu. Tanah syurga lebih lembut lagi daripada tu, tuan-tuan. Masya Allah, tabarak. Bukan sekadar lembut, bau dia harum semerbak. Ini tanah-tanah di syurga. Tanah-tanah di syurga. Nah, insyaAllah. Diriwayatkan pula daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Ibnu Syayyad bertanya kepada Rasulullah SAW soal tanah yang ada dalam syurga. Beliau menjawab, seperti debu putih yang lembut dan semerbak harum kasturi yang murni, tak ada sebarang kotoran. Hei ya Allah, tuan-tuan, tanah lembut bau harum, tile daripada za'faran, dinding daripada emas dan perak, tuan-tuan. Keliling tu ada air sungai yang mengalir. Oh ya Allah, ya Tuhan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dinding syurga terbuat daripada bata emas dan perak.
tangganya daripada batu lu'lu' dan yakut, dan beliau mengatakan kerikilnya daripada lu'lu' dan tanah daripada za'faran. Penulis yakni tuan kita Imam Qurtubi rahimahullah taala mengatakan semua riwayat ini adalah marfu' sebagaimana telah kami sampaikan di depan bab kitab ini, tuan-tuan yang dirahmati. Maknanya apa dia? Semua riwayat ini adalah sahih. Senang cerita. Sahih, tuan. Inilah nikmat syurga yang kita semua bakal masuk. Amin. Doakan ibu ayah kita, keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita, jiran-jiran tetangga kita, sahabat-sahabat kita. Doakan semua. Allahumma inna nastaghfiruka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Itu antara doa-doa kita, tuan-tuan. Sebagai akhir, tuan-tuan, kita berada di bulan Ramadan, Al-Mubarak, Ramadan Karim, tuan-tuan. Sebagai akhir dengan masa yang berbaki, kita nak berbuka petang nanti. Pertama, tolong jangan membazir. Jangan membazir juadah. Buka puasa makanan tak habis, masuk tong sampah, lingkup sepanjang hari puasa kita. Kita mengkhianati rezeki yang Allah bagi kita, membazir. Buka puasa, pahala, buang makanan, berdosa. Ramadan tak mendidik nafsu kita. Kita gagal. Sebab tu keluar Ramadan, perangai tak berubah. Punca di mana? Kerana kita tak puas dengan nafsu yang ada. Nafsu bazar Ramadan, nafsu kuih muih, nafsu air, nafsu berbelanja nanti nak raya. InsyaAllah, solat ana yang terakhir nanti, ana hari ni satu solat, nanti last ujung Ramadan, ana ada lagi satu solat. Yang tu kita cerita macam manakah keluar kita dari Ramadan, insya-Allah. Dan jangan lupa, pertama jangan membazir, kedua tolong jangan lupa jangan tinggalkan doa yang sangat mustajab bagi orang berpuasa. Saban waktu kita berdoa, 5 waktu berdoa, dalam khutbah berdoa, dan yang terakhir waktu paling baik bila waktu hampir ambil 10 minit dekat-dekat nak berbuka karang, 15 minit dekat-dekat nak berbuka karang. Para isteri, makcik-makcik, puan-puan hajah, akak-akak, datin-datin, tuh puan, tolong stop aktiviti dapur. Pukul 7 semua dah mandi. Pukul 7 semua dah mandi, ready. Atas meja tamar dan air kosong sahaja. Tamar dan air kosong sahaja. Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamri fa illam yajid falyuftir ala ma'i. Baik, tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang nak berbuka puasa, berbukalah dengan tamar. Nabi sebut tamar, Nabi tak sebut kurma. Tolong jangan buka puasa dengan kurma, mesti dengan tamar. Ustaz, apa beza tamar dengan kurma? Takut kita bertukar kurma ayam, kurma daging. Saja melawak, tuan-tuan. Berbukalah dengan tamar. Fa illam yajid falyuftir ala ma'i. Kalau tak jumpa tamar, mustahil tak ada tamar. Seluruh dunia ada bekalan tamar sekarang. Tanah air kita, mojul tak mojul, bersaibu kaki. Ajwa pun dah masuk, macam-macam. Sekarang dah murah-murah, senang dapat. Online tak online, offline, semua ada. Tuan-tuan, rata ceruk boleh beli. Okey, tuan-tuan, fa innahu tahur. Kedua makhluk ni, tamar dan air putih. Air putih, bukan mata kucing, mata rimau, mata ular sawah, bukan. Air kosong saja terbaik kalau ada zam-zam. Allah sebelum berbuka doa. Doa yang sangat mustajab. Gunakan kelembutan jiwa kita. Buang sifat amarah kita. Gunakan kesabaran. Gunakan keindahan tutur bahasa. Gunakan kesihatan. Ampuni segala dosa-dosa kita. Lembutkan hati anak-anak kita. Berkatilah rumah tangga kita. Jadikan isteri dan anak-anak penyejuk mata kita. Gunakan kita nikmat beramal soleh. Gunakan kita seronok baca Quran. Mudah bangun tahajud, subuh dan sebagainya. Doa keampunan keluarga. Doa kita bawa kebaikan pada semua. Doa yang baik-baik masuk syurga dan sebagainya. Boleh? Mati yang baik dan sebagainya. Doa supaya Islam memerintah tanah air kita. Doa. Tutuplah dengan doa. Allahumma laka sumna ala rizkika aftana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana qina adzabannar. Pegang tamar. Lepas tu tunggu azan. Allah, beluk telan terus. Beluk telan terus. Biji buat keluar balik tak keluar biji, tahlil pula malam besok meninggal rupanya. Pasal taman mojo tu biji besar dengan biji-biji dia telan. Okey, kita segera akan berbuka, jangan tangguh. Waktu paling tepat handphone kita. Azan je handphone, masuk waktu telan terus. Tunggu untuk bila lambat pasal dia beluk dulu. InsyaAllah. Ingat, jangan membazir, jodoh berbuka.
tamar air kosong, doa mustajab jangan lupa, segerakan berbuka. Wallahu ta'ala alam. Kita jumpa pada episod yang terakhir di ujung Ramadan nanti. InsyaAllah teruskan menyokong page Tibun Nabawi ataupun Matan yang dikelolakan oleh Fadil Ustaz Ahmad Suki Abdul Rani dan juga geng Ustaz. Kita ada banyak program-program misi-misi kemanusiaan, insya-Allah lebih lagi sepanjang Ramadan. Teruskan menyumbang, terus menyokong dua entiti ini, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Sekadar itu perkongsian kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akhir dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna tinabah. Allahumma asin aqibatana fi umur kulliha wa ajina min khizyi dunya wal adzabil akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa 'allimna sunnatan nabiyina sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ni'man nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan ya Allah. Allahumma inna a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.